Okey, Assalamualaikum. Kita teruskan dengan bahagian B. Okey, bahagian B ada 10 markah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Tandakan, ni slash ni, bagi nombor yang merupakan integer. So, cikgu ulang, tayang balik apa maksud integer. Yang ni integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat. Okey, nombor bulat. Tengok ni, nombor bulat, positif dan negatif. Termasuk sifar. So, sifar itu juga adalah integer. So, kita tandakan. Yang ini bukan nombor bulat. Walaupun dia negatif. So, bukan. 73 ni nombor bulat. So, ini adalah integer. Sifar pun integer. Yang ini bukan sebab perpuluhan. Negatif 402, ya. Yang ini bukan sebab pecahan. Yang ini pun bukan perpuluhan. So, yang ini, ya. Integer. Okey? Soalan B. Hasil bahagi dua integer negatif ialah negatif. Apa maksud dia tu? Bahagi. So, maknanya negatif bahagi negatif. Dua tanda sama. Mesti jawapannya positif. So, yang ini jawapannya adalah palsu. Okey? Dan soalan kedua. Setiap integer ialah nombor nisbah. Yes, memang setiap integer adalah nombor nisbah. Apa dia nombor nisbah? Ingat tak ni? Nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Integer sebenarnya boleh tulis dalam pecahan. Contoh macam ni, 73. So, 73 ni, kalau kita nak tulis dalam pecahan, dia adalah 73/1. Okey, cuma tak letak je per 1. Negatif 402. Sebenarnya per 1. So, dia juga adalah nombor nisbah. Okey, next soalan C. Yang ni cikgu dah bagi tahu dah video sebelum ni. Video soalan bahagian A. Simbol ni maksudnya lebih kecil, yang ini lebih besar. So, negatif 8, negatif 3. Negatif 8, bila kita buat garis nombor, ni sifar. Ni negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 8. Lagi jauh daripada sifar. So, yang ini lebih kecil. Okey. Lagi jauh nombor dia dari sifar, maka dia lagi kecil. Okey. Next one. Soalan nombor 2. Okey. Nombor nisbah. Bulat kan? Okey. Mesti boleh tukar. Tengok balik ya. Dalam bentuk pecahan P per Q. Dan Q tak boleh sifar. Maksudnya bawah ni tak boleh sifar. Jadi jawapan yang ni confirm bukan. Okey. Yang ini pecahan dah. Tapi kalau kita nak sahihkan dia, betul tak boleh tulis dalam bentuk P per Q. Kamu tekan je kalkulator negatif 5 per 2 per 3. Tekan sama dengan. Lepas tu tekan shift. Tekan pecahan. So dia boleh tukar kepada negatif 17/3. Jadi ini adalah nombor nisbah. Okay. Kalau next one. 3.98572 tu. Okay. 3.98572. Bila dia ada titik-titik-titik ni, 3 ni maksudnya nombor itu berulang lah. Berulang kat sini. Okay. So, sekejap lagi cikgu tunjuk macam contoh yang ni. So, kalau ikut yang ini, kita ulang balik lah kat sini. Yang ini kalau tukar pada pecahan, tekan ni memang tak boleh. So, dia bukan nombor nisbah. So, kalau macam ni, 1.2 per 2.4. Okay. Sifar 0.5 perpuluhan. Kita tengok, boleh tukar tak jadi pecahan? Tekan button pecahan. Boleh. So, boleh tukar jadi pecahan, maka dia adalah nombor nisbah. Okay. Next. Sifar 0.3333 tu. Sifar 0.33. Ada berapa 3 tu? Ada 5. Kalau kamu tengok yang ni, okay, boleh tukar tak? Macam tak boleh. Tapi bila dia ada titik-titik 3, ni maksudnya 3 tu, kamu kena tekan sifar 0.33.
3 sampai habis kalkulator lah. Itu cerita dia. Okey, maksudnya nombor itu berulang. Okey, tekan pecahan, boleh tukar. So, ini adalah 1/3. Maka ini adalah nombor nisbah. 49 ni macam cikgu sebut tadi, 49 tu adalah 49/1. Pun nombor nisbah. Okey, so ada 4 nombor nisbah untuk soalan yang kedua. A. Kita tengok seterusnya soalan B. Yang ini pelajar silap sebab dia mungkin confused dengan soalan. Soalan kata lebih daripada -3. Bukan jawapan -3. Lebih. So, bila kamu tekan kalkulator, contoh nombor 1 ni, -5 tolak -2. Okey. Kamu dapat, Allahu Akbar. Cikgu pasal tekan ni, ada satu lagi kurungan, kalkulator tak boleh baca situ. Okey, jawapan dia -3. Ramai jawab ini salah. Soalan nak lebih. So, ini bukan jawapan. Kalau dia kata nilai sama dengan -3, yes, ini jawapannya. Okay. So, untuk pilihan kedua, 5 tambah -2. Okay. Di sini dapat 3. Yang ini pun kalau kamu tekan kalkulator, dapat 3. Yang ini dapat -3. So, lebih daripada -3. So, kita ambil 2 jawapan ni. Okey, dia lebih besar. Dan soalan yang terakhir untuk bahagian B, kita isikan yang ni. Okey, yang ini kita kena test lah. Guna kalkulator dulu. Tak payah guna pun. Okey, kita buat perbandingan kat sini. Okey, kalau kamu tengok yang ini 3, yang ini pun 3. So, sini 599. Maksudnya yang ini nilai dia mesti 599. Kamu dah belajar dah masa sekolah rendah. Apa tolak 5, hasilnya mesti 599. Apa nak bubuh dalam kotak ni? So, kamu pindah tolak 5 jadi tambah. Okay. So, kotak ini adalah 599. Tolak jadi tambah 5. So, nilai yang berada dalam kotak itu sepatutnya 604. Okey? Selesai untuk bahagian B. Okey. Kita tengok video seterusnya.